Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video pada kali ini kita akan mempelajari ataupun membincangkan subjek sejarah tingkatan 4 bab 1, silabus sekolah menengah kebangsaan. Jadi bagi anda yang mempunyai buku teks sekolah menengah kebangsaan tingkatan 4 sejarah, bolehlah buka muka surat 8 ya. Muka surat 8, subtopik 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Jadi ini adalah kesinambungan daripada video sebelumnya ya, di mana kita telah mempelajari tentang ciri-ciri negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka. Jadi tanpa berlengah lagi, kita terus masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem pentadbiran dan undang-undang, masih lagi dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka. Tapi untuk tajuk video ini saya pikir adalah lebih sesuai untuk kita fokuskan kepada sistem pembesaran 4 lipatan agar pembelajaran kita ini dapat diringkaskan untuk dimuatkan dalam video berdurasi 10 menit ini. Okay? Jadi di muka surat 8 itu ada 1, 2 perenggan, 3 perenggan. Di perenggan pertama itu saya pikir tidak ada perkara yang penting untuk anda pelajari ataupun fahami. Cuma ada sedikit kejanggalan di situ karena buat pertama kalinya ada penggunaan takrifan istilah daripada tajuk subtopik, di mana keunggulan itu diberikan maksudnya di dalam perenggan pertama berarti kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan, and so on so forth. Jadi ini bukanlah sesuatu yang penting untuk anda ingat ataupun fahami. Okay? Jadi kita terus beralih ke sistem pentadbiran. Di perenggan kedua itu, sistem pentadbiran, kita terus ke ayat yang nomor 2. Sistem pentadbiran yang tersusun yang diamalkan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah sistem pembesar 4 lipatan. Jadi inilah fokus perbincangan kita dalam video pada kali ini, yaitu sistem pembesar 4 lipatan, yang mana menjadikan pemerintahan Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka ini lancar dan tersusun ataupun sistematik lah. Okay? Jadi sistem pemerintahan ini memberikan kuasa memerintah atau mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada para pembesar berempat lah. Okay? Setiap kawasan yang dijaga oleh pembesar berempat ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Okay? Jadi pembesar berempat ini adalah seperti apa yang dapat kita lihat masih lagi di muka surat 8 di Raja Sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Ada sultan di atas sekali yang menerajui kepimpinan, kemudian diikuti oleh bendahara, dan di bawah bendahara itu ada 3 lagi pembesar, yaitu penghulu bendahari, temenggung, dan laksamana. Oke, jadi tugas-tugas. Sebelum kita masuk kepada tugas-tugas utama sultan, bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana ini, harus kita pahami bahwa seperti mana hari ini wujud kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di dalam pemerintahan sistem pentadbiran Sultan Melayu Melaka juga ada pembahagian kuasa di antara kuasa pusat ataupun persekutuan dengan kuasa wilayah pegangan, pemerintahan wilayah pegangan ataupun kerajaan negeri lah, kan? Ya, jadi penerangan lanjut tentang ini boleh anda ditemui pada muka surat 9 itu, ke surat 9 poin yang pertama. Okay, tapi sebelum kita masuk ke muka surat 9 itu, harus kita fahami juga bahwa pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini tidak terhad kepada sistem pembesaran 4 lipatan. Di bawahnya ada 8, ada 16, 32 and so on so forth lah, kan. Okay, jadi kalau mungkin saya tersilap di figure nomor-nomor itu, anda boleh betulkan dengan cari maklumat lanjut tambahan lah sendiri, kan. Okay, tapi untuk video kali ini kita fokus kepada 4 ini. Dan di bawah 4 ini sebenarnya ada lagi jawatan-jawatan seperti di perenggan terakhir muka surat 8 itu kita ada lihat ada kewujudan syah bandar, ya, ada bentara, ada orang kaya, ada hulu balang dan penghulu. Jadi setiap jawatan-jawatan ini yang berada di bawah kekuasaan pembesar 4 lipatan ini menjalankan pentadbiran di peringkat wilayah pegangan ataupun peringkat kerajaan negeri lah. Okay? Jadi kita terus beralih ke muka surat 9, di mana kita akan fokus kepada apa sebenarnya peranan pembesar 4 lipatan ini. Okay, kita ada sultan di atas sekali, bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana. Ini 4 jawatan ini kita harus ingatlah, khususnya para pelajar. Okay, dan apa skop kerja ya lah pula, skop kuasa bidang tugas jawatan-jawatan menteri ini. Kalau pada hari ini kita kenali mereka ini sebagai menteri lah, kan.
Jadi ke muka surat 9, poin nomor 2. Poin nomor 1 tadi adalah penegasan penekanan tentang perbezaan kewujudan dua peringkat pentadbiran, itu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Pentadbiran pusat ini diterajui oleh pembesar 4 lipatan lah. Peringkat jajahan ini ada pembesar-pembesar lain di bawahnya lah. Oke. Jadi poin nomor 2 itu pentadbiran peringkat pusat dilaksanakan oleh pembesar 4 lipatan. Hubungan dan persefahaman dua hal antara sultan dan pembesar. Oke. Jadi poin-poin ini juga sebenarnya tidak dinyatakan dengan jelas, apa sebenarnya, tidak direct to the point lah. Sepatutnya poin ini disusun agar lebih teratur dan terus kepada poin utama. Jadi tanpa berlengah lagi kita terus carilah apa sebenarnya tugas-tugas pembesar 4 lipatan ini. Pertama kita ada sultan. Sultan ini adalah peneraju kepimpinan tertinggi lah di dalam Kesultanan Melayu Melaka itu. Sultan terlibat secara langsung dalam pelbagai aspek pentadbiran dan kuasanya tidak dihadkan seperti mana keadaannya pada hari ini. Sultan di mana kuasa sultan ini? Pentadbiran permufakatan. Jadi sultan ini berkuasa untuk melantik empat pembesar ini tadi, bendahara, ketua bendahara, ketua bendahari, temenggung dan laksamana. Penghulu bendahari, ketua bendahari, penghulu bendahari. Jadi sultan ini jelas lah kan, tidak perlu dibincangkan. Tapi bendahara ini adalah pemangku sultan sekiranya sultan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dalam satu tempo. Bendahara ini perannya lebih kepada Perdana Menteri pada hari ini, dan peran bendahara ini kita boleh temui di poin yang ketiga. Merupakan pembesar punya tugasan peran yang sangat penting, menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. Ketua turus angkatan tentera ini adalah seperti ketua utama lah, panglima perang. Ketua pentadbir ini maksudnya semua menteri-menteri ataupun pembesar-pembesar yang berada di bawah yang wujud di dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka itu adalah diketuai oleh bendahara. Jadi memang jelas perannya itu adalah lebih kepada seperti Perdana Menteri lah. Jadi seterusnya kita ada penghulu bendahari. Penghulu bendahari ini dilantik bagi menguruskan. Poinnya boleh ditemui di poin nomor 4 muka surat 9 tuh. Boleh dilantik untuk menguruskan perbendaharaan secara teratur. Jadi perbendaharaan ini di sini berkait dengan soal-soal pengurusan keuangan lah, di mana urusan perdagangan, cukai, ufti daripada wilayah taklukan, semuanya diuruskan oleh bendahara. Dan tugas bendahara ini tidak hanya terhad untuk mengutip sajalah, tapi juga diperluaskan kepada pengagihan, turut mencakupi pengagihan wang-wang ataupun kekayaan Kesultanan Melayu Melaka ini, kerajaan tadi, untuk meningkatkan prasarana kemudahan pelabuhan, untuk membeli peralatan perang, bayar gaji dan sebagainya. Jadi itu peranan penghulu bendahari. Kemudian kita ada temenggung. Temenggung dan laksamana ini peranannya lebih berfokus tertumpu kepada soal keselamatan dalam negara, dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka itulah. Jadi dari aspek keselamatan, poinnya kita boleh temui di muka surat 9 itu pada poin kelima. Di mana temenggung dilantik untuk menjaga keselamatan kota Melaka. Di dalam kota Melaka itu temenggung lah yang berkuasa untuk menjaga keselamatan. Dia ni seperti, kita boleh umpamakan seperti ketua polis lah, ataupun ketua polis negara, lebih kurang macam gitulah. Manakala laksamana pula bertindak sebagai panglima angkatan laut Melaka. Jadi laksamana ini di lautan, temenggung ini di daratan. Kan dia punya analogi itu begitulah. Antara laksamana yang kita kenali adalah laksamana Hang Tuah. Kan laksamana Hang Tuah walaupun dia punya kewujudan wataknya itu diklasifikasikan oleh sebahagian penyelidik sebagai watak yang diselubungi oleh mitos, tapi sudah sebati dengan nilai sejarah ataupun pengetahuan sejarah, pembelajaran sejarah dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka ini. Jadi tidak salah untuk kita gunakan contoh. Selain daripada laksamana Hang Tuah, kita ada laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ini adalah utusan daripada dinasti Ming, kan? Jadi itu adalah contoh laksamana, di mana laksamana ini ada kapalnya tersendiri dan ada
tenteranya lah kan. Oke, jadi cukup untuk itu. Poin tambahan di muka surat 9 itu Anda boleh baca berkenaan dengan peringkat janjahan kawasan pegangan. Oke, kawasan pegangan, kawasan dikurniakan oleh Sultan Malaka kepada pembesar berempat. Bendahara Tun Perak ialah bendahara yang paling lama berkhidmat lah. Dia berkhidmat di bawah 4 orang Sultan Melaka. Pembesar mempunyai peran masing-masing dalam memastikan. Oke, saya pikir itu sajalah poin yang utama penting untuk pembesar 4 lipatan ini. Jadi untuk sebarang pertanyaan, kemusykilan, Anda boleh melakukan pembacaan lanjut, pembacaan tambahan, atau mencari maklumat tambahan mengikut keupayaan kemampuan Anda sendiri menggunakan sumber-sumber yang Anda miliki. Jadi cukup sampai di situ saja subjek pembelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih.